Assalamualaikum kelas. Okey, sebelum kita mulakan kelas, hari ini saya nak minta seorang untuk bacakan doa. Aiman, tolong bacakan doa. Okey. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak periksa nama seorang-seorang. Nanti cikgu panggil nama, nanti awak angkat tangan. Aiman ada? Okey, Aiman ada. Ali ada. Fatin. Okey, Fatin ada. Aisyah. Syafiqah. Okey. Amran. Okey, Amran pun ada. Okey, jadi hari ni semua dah semua hadir, okey? Okey. Tadi masa cikgu masuk kelas, awak ada perasan tak apa yang cikgu bawa? Apa dia? Awak nampak benda warna hitam. Okey, jap cikgu tunjuk okey. Ni dekat tangan cikgu ni. Inilah benda yang warna hitam yang awak nampak tadi. Jadi persoalannya sekarang, siapa tahu ni apa benda? Lampu sulur. Okey, betul. Ni lampu sulur. Persoalannya yang kedua ialah apa fungsi benda ni? Apa yang kita boleh buat dengan menggunakan lampu sulur ni? Siapa ada idea? Okey. So awak cakap lampu sulur ni untuk sulur lah. Okey, betul. Lagi? Oh, awak cakap yang lampu sulur ni kalau kita pergi camping semua kita akan guna. Sebab apa? Sebab gelap Okey, betul. Jadi awak punya jawapan tu betul. Cuma cikgu ada satu lagi contoh Okey. Sekejap. Okey, sekarang cikgu dah tutup lampu. Awak ada nampak apa-apa tak? Awak nampak cikgu dengan jelas ataupun tak? Tak Okey. Sekejap. Okey. So maksudnya apa yang kawan awak cakap tadi betul. Kawan awak cakap lampu sulur ni kita guna untuk apa ni? Sulur. Waktu malam ke, macam kita pergi camping. Camping ni kan selalunya dekat dalam hutan. Jadi kalau dekat dalam hutan memang gelap. Sekeliling dia dalam hutan. Ada pokok-pokok, tak ada lampu pun tak ada sangat. Jadi itulah gunanya lampu sulur ni. Okey. So apa yang saya nak cakap sekarang ialah lampu sulur ataupun lampu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita. Cikgu tak cakap yang tanpa lampu kita tak ada hidup, kita akan mati. Tak, cikgu tak cakap macam tu. Apa yang cikgu nak maksudkan ialah tanpa lampu kita tak dapat meneruskan hidup kita dengan sempurna. Macam tadi contoh cikgu buat. Sekarang awak nampak saya kan? Tadi saya tutup lampu, awak nampak? Awak tak nampak dengan jelas. Itulah pentingnya lampu. Okey. Kemudian awak ada perasan something tak? Macam tadi cikgu tutup lampu kan? Awak tak ada rasa macam something, macam awak terfikir sesuatu ke? Tak ada? Okey, tak ada tak apa. Macam cikgu sendiri dulu masa cikgu kecil-kecil dulu, cikgu macam terfikir tau. Contoh cikgu buka lampu dekat situ. Lampu dekat situ, tapi yang menyalanya dekat atas ni. Macam mana dia boleh menyala? Siapa tahu? Apa dia? Awak tak tahu kan? Tak apa. Okey. Cikgu punya persoalan pun sama macam tu. Cikgu terfikir juga macam mana, apa yang menghubungkan antara suis lampu tu dengan lampu kat atas ni. Takkanlah kita tekan situ boleh tiba-tiba menyala kat sini kan? Mesti ada sebab dia kan? Okey. Jadi itu yang kita akan belajar hari ini. Sebelum cikgu mulakan, hari ni hari Selasa. 7 hari bulan 12 7 hari bulan 1 cikgu lupa, sorry 2021. Okey. Tadi cikgu cakap berkaitan dengan lampu, cikgu cakap pasal suis. Jadi apa yang kita nak buat ni? Okey.
Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan amali pendawaian Okey, kita kat sini. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan amali pendawaian lampu Pendaflow. Okey, pendawaian ni apa yang kita perlukan? Okey, cikgu akan tunjuk alatan yang kita akan guna, komponen yang kita guna. Hari ini cikgu akan ajar benda-benda tu semua. Okey, sekejap ya. Okey, so dekat sini kita tengok fungsi alatan tangan. Alatan tangan apa yang kita akan guna? Untuk kalau ikut pendawaian, kalau satu rumah tu memang kita akan gunakan banyak alatan. Tapi untuk pendawaian lampu ni kita hanya gunakan beberapa alatan saja. Yang pertama ialah screwdriver Phillips. Apa screwdriver Phillips ni macam mana? Okey, cikgu tunjuk Okey, awak nampak tak kat sini? Screwdriver Phillips. Okey, awak tengok dulu Okey. Cuba tengok dekat sini. Apa dia punya fungsi? Untuk mengetatkan ataupun melonggarkan skru. Maksudnya macam kita nak buka skru tu ataupun kita nak tutup dia. Lepas tu, screwdriver Phillips ni juga dia mempunyai mata yang bersilang. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, nampak tak mata dia bersilang. Okey. Alatan yang kedua ialah fogging cable cutter. Fogging cable cutter. Ni, fogging cable cutter. Bentuk dia macam ni. Okey, nampak Ni bukan pelayar Awak jangan tertukar pula. Okey. Fogging cable cutter ni tujuan dia ialah untuk menjalur wire atau kabel-kabel yang kecil. Kalau kita tengok kat sini, awak nampak tak? Dia ada dua lubang dekat sini. Dekat sini yang kita akan masuk wire dan kita jalurkan. Dia cakap dekat situ menjalur wire atau kabel-kabel kecil. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya bukaan kecil je. Jadi dia sesuai untuk wire-wire yang kecil je. Untuk wire yang besar, dia tak sesuai. Kita boleh gunakan penjalur wire yang lain, jenis yang lain. Disebabkan oleh Pendaflow ni, kita hanya guna untuk wire-wire kecil je yang kita guna untuk pendawaian Pendaflow ni. So, kita hanya akan gunakan fogging cable cutter saja. Yang berikutnya ialah cutter. Okey. Cutter yang mana satu? Awak ingat cikgu gunting biasa bukan. Ini. Ini dinamakan cutter. Dia tajam kat sinilah. Okey. Apa fungsi cutter ni? Okey. Kalau kita tengok kat sini, cutter ni bertujuan untuk memotong wire, elektrik dan elektronik. Okey. Wire ni, kan tadi saya cakap dia ada tajam-tajam. Yang tajam ni kita masukkan wire dan kita potong. Lepas kita potong, kita akan gunakan fogging cable cutter ni untuk kita jalur wire. Okey. Lepas tu dia juga boleh digunakan untuk memotong kaki komponen. Kaki komponen maksudnya macam perintang, kapasitor. Kan dia punya kaki besi dia kan kecil kan. Dan kita boleh gunakan benda ni untuk kita potong dia. Okey. Yang berikutnya ialah test pen. Test pen ni macam mana? Ni, test pen. Cuba tengok. Dia ada lain sikit Kalau macam screwdriver Phillips tadi, dia bersilang. Kalau macam ni, dia tegak, dia lepeh. Lepeh. Yang ni pun lebih kurang macam screwdriver biasa, lepeh. Tapi yang membezakannya ialah dalam ni ada lampu untuk kita. Ia digelar test pen sebab dia ada lampu kat sini. Apa fungsi dia? Okey, saya tunjuk. Alat ujian untuk mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir. Macam saya cakap tadi, dia ada lampu dekat dalam ni. So,
kita nak uji, nanti kita akan masukkan contohnya sekejap Okay. Ni sebagai contoh kita nak uji sama ada dalam kita punya litar tu ada arus yang mengalir ataupun tak. Jadi kita akan gunakan test pen. Kalau lampu menyala, menunjukkan ada arus yang mengalir. Kalau tak ada, lampu tu tak menyala, lampu yang kecil ni, kalau tak ada lampu kat situ kan. Okey, kalau lampu kecil ni tak menyala, ia menunjukkan bahawa tak ada arus yang mengalir. Jadi ianya selamatlah. Okey. Seterusnya dia juga boleh digunakan untuk mengetatkan skru kecil. Skru kecil macam mana tu? Okey. Awak tengok kat sini. Okey. Dalam ni adalah skru kecil. Skru ni kecil je. Dia muat-muat je kita masukkan untuk dalam test pen ni. Kita boleh longgarkan ataupun kita boleh loosekan dia. Okey. Untuk skru-skru besar tak boleh sebab dia punya test pen ni tak kuat untuk kita gunakan untuk skru-skru, untuk kita ketatkan skru yang besar. Dia tak sesuai. Kita boleh gunakan untuk yang besar kita akan gunakan screwdriver lepeh yang lebih besar lah. Okey. Okey, tadi saya dah cakap berkaitan dengan alatan tangan. Kemudian saya untuk lampu Pendaflow tu sendiri. Apa lampu Pendaflow ni? Apa ada dalam dia kan? Okey, cikgu akan tunjuk sekejap ya. Okey. Jadi kat sini kita tengok aksesori dan juga komponen. Aksesori dan juga komponen yang kita gunakan iaitu lampu Pendaflow. Dalam lampu Pendaflow ni apa ada dalam dia? Pertama sekali ialah pemegang suis penghidup ataupun starter. Pemegang dia macam ni. Awak nampak tak? Inilah pemegang suis penghidup ataupun starter. Pemegang suis penghidup ni dia digunakan untuk menempatkan suis penghidup. Dah nama dia pun kat sini dia cakap pemegang suis penghidup. So pastinya dia punya fungsi ialah untuk menempatkan suis penghidup. Suis penghidup tu dalam ni kita akan masukkan dia. Okey, jap. Okey, ni suis penghidup. Okey. Yang kedua ialah pemegang tiup. Pemegang tiup ialah ni dia. Awak nampak tak? Nampak tak? Inilah pemegang tiup. Tiup ni mentol, lampu Pendaflow yang panjang tu. Yang lampu tu. Itu kita panggil tiup. Dia function pemegang ni untuk menyangga tiup Pendaflow. Menyangga ni maksudnya macam dia lekatkan benda tu. Bila kita dah lekatkan tiup ni, sini satu ni satu, jadi kita punya lampu tu dia takkan jatuh. So dia tergantung macam tu lah. Memang selamat, memang takkan jatuh. Awak jangan risau. Okay. Yang berikutnya, yang ketiga ialah perumah lampu Pendaflow. Perumah lampu Pendaflow yang ni. Okay. Nampak tak? Okey, tengok Okey, inilah perumah lampu Pendaflow. Fungsi dia adalah untuk menempatkan cok, pemegang tiup, pemegang suis penghidup dan juga suis penghidup tu sendiri. Perumah lampu Pendaflow dia menempatkan cok. Cok tu yang mana? Cok yang ni. Inilah cok. Cok ataupun balas adalah benda yang sama. Lepas tu pemegang tiup. Pemegang tiup ialah dekat sini. Sini satu yang saya tunjuk tadi. Dia dekat sini. Sini satu. Lagi satu dekat belah sini. Okey. Dan pemegang suis penghidup. Dekat mana benda tu tutup? Okey. Awak nampak tak lubang ni? Dekat sini lah.
Suis penghidup tu. Dekat sini. Pemegang suis penghidup ada dekat sini. Jadi starter pun kita akan masukkan dekat sini. Jadi kesimpulannya, rumah lampu Pendaflow ni kita gunakan untuk menempatkan cok, pemegang tiup, pemegang suis penghidup dan juga suis penghidup tu sendiri. Yang berikutnya ialah cok. Cok yang saya tunjuk tadi. Ni, awak nampak tak? Cok ataupun balas, benda yang sama Fungsi dia adalah untuk memberi voltan tinggi pada awal penyalaan. Dia berikan sebelum kita nak nyalakan balas ni, dia akan memberikan voltan tinggi untuk menyalakan lampu tu. Kemudian lepas lampu dah menyala, dia akan berfungsi untuk menstabilkan voltan selepas menyala. Lepas lampu mula-mula, fungsi dia ialah untuk memberi voltan yang tinggi untuk bagi tiup tu hidup. Lepas dah hidup, dia akan berfungsi untuk menstabilkan apabila lampu tu menyala. Okey. Yang kelima ialah suis penghidup. Suis penghidup ni dia guna untuk menghidupkan lampu. Ni suis penghidup ni. Suis penghidup ni kita just gunakan dia untuk kita hidupkan lampu tu. Kalau tak ada starter, lampu tu takkan menyala. Awak tekanlah suis lampu mana pun, banyak kali ke, berapa banyak kali awak tekan, kalau benda ni tak ada, memang lampu tu takkan menyala. Tetapi bila lampu dah menyala, kalau awak cabut benda ni, lampu tu akan terus menyala. Dia takkan padam. Okey. Seterusnya ialah plug 3 pin 13 ampere. Inilah plug 13 pin 13 ampere. Dekat dalam ni, nampak tak? Dekat sini dia ada tunjuk. Okey, dia ada tulis kat situ 13 ampere. 3 pin tu mana? Inilah 1, 2, 3. Yang ni untuk bumi, yang ni untuk neutral dan juga yang ni untuk live. Dia ada tulis kat situ Awak jangan salah pasang pula nanti Awak kena tengok betul-betul benda ni. Okey. Jadi so far jadi yang tu je yang kita akan guna. Saya dah cakap tadi apa yang kita akan guna, alatan yang kita akan guna. So tadi saya dah cakap alatan yang kita akan guna. First, alatan. Lepas tu saya dah cakap berkenaan dengan ni, aksesori dan juga komponen yang kita akan guna. Okey. Kemudian tadi saya ada bagi persoalan. Persoalan saya tadi apa? Awak ingat tak, Aiman? Apa, Aiman? Betul. Saya cakap tadi, macam mana lampu switch kat situ, lampu kat sini, dia boleh hidup. Macam mana? Apa medium yang digunakan? Ataupun apa penyambungan antara lampu tu dengan, antara switch dengan lampu ni? Apa yang dia guna? Okey. Awak tahu apa yang dia guna? Apa dia? Wire. Okey. Lagi? Tali rafia. Mana ada? Tak, so betul yang Aiman cakap kita akan gunakan wire. Okey. Okey, tak. Dekat tangan cikgu ada banyak color dan juga bermacam-macam jenis wire dekat sini. Okey, so far benda ni lah yang kita sambungkan. Memanglah awak tengok dekat sini, awak tak nampak mana pun wire. Sebab wire ni dia dah tanamkan dalam apa ni orang panggil? Dalam dinding tu. Sebab kalau tengok dekat dalam dinding ni switch. Contoh ni switch lah kan. Okey. Kemudian ini adalah lampu. Jadi wire ni digunakan untuk menyambungkan antara wire ni digunakan untuk sambungkan antara switch ni dan juga lampu. Yang switch ni dia letak dalam dinding, dia tanam kena dinding, lepas tu dia simenkan cantik. Jadi sebab tu awak tak nampak pun. Tapi kalau awak pergi kalau rumah-rumah baru memang awak takkan jumpa langsung wire dekat dalam rumah tu. Sebab memang dia akan tanam dalam dinding.
Tetapi kalau awak nak tengok wire macam ni, awak boleh pergi ke rumah lama. Contoh awak pernah pergi balik kampung. Awak tak pernah tengok sekeliling awak lampu dia macam mana. Itulah awak balik kampung saja. Sebab tu lain kali next time awak balik, awak explore, awak tengok dekat rumah awak, dekat rumah nenek awak, macam mana dia sambung kipas dia, dia punya lampu. Nanti awak balik, awak explore benda tu. Awak tengok, betul tak yang cikgu cakap ada wire dekat dalam ni. Jadi macam tadi kita tengok ada banyak wire kan. Okey. So far ada 3 benda yang kita kena tahu. Wire ni untuk barang elektronik 3 benda. Ada live, ada neutral, dan juga ada earth ataupun wire bumi. Wire live selalunya warna merah. Macam ni. Kat sini. Ni wire live, warna merah. Dan selalunya juga dia gunakan warna putih. Kemudian untuk neutral dia akan gunakan warna, ni warna apa? Warna hitam, betul. Hitam. Dengan warna ni. Ya, betul, warna biru. Okey. Wire bumi pula warna apa? Bumi selalu kita tengok warna hijau. So betul, warna hijau hijau dengan warna ni. Kalau awak tengok kat sini, dia ada 2 color, hijau kuning. Ini dia selalu guna untuk wire bumi. Okey, jadi selalunya memang ini adalah standard yang chargeman guna, wireman guna. Macam orang pergi wiring rumah, dia akan gunakan standard yang dia gunakan adalah warna-warna ni. Untuk live dia akan gunakan warna merah dengan warna putih. Untuk neutral dia akan gunakan warna hitam, warna biru. Untuk bumi pula dia akan gunakan warna hijau dengan warna bumi. Okey, setakat ni awak semua faham tak? Ada apa-apa soalan? Tak apa, tanya je. Tak apa, awak tak ada soalan Okey, tak apa. Kalau awak tak ada soalan, biar saya yang tanyakan soalan untuk awak. Tak boleh risau, soalan ni mudah je. Sekejap Okey. Perumah okey. So kat sini cikgu bacakan Perumah mengandungi isi tempat kosong dan juga pemegang tiup. Okey, yang ni apa? Aiman, ni apa Aiman? Awak cakap apa? Chalk. Okey, lagi satu Aisyah tolong jawab. Lagi satu apa dia? Ataupun siapa-siapa nak jumpa? Okey, Ali. Apa awak cakap? Ada apa? Apa dia? Saya tak dengar. Ya, betul. Dia ada apa? Pemegang tiup. Pemegang tiup dah ada ni. Apa? Satu lagi. Siapa nak cuba? Dia ada apa? Swiss penghidup. Betul. Okey. So kita check je Betul tak apa yang kawan awak cakap? Ni perumah, dia ada chalk. Okey, betul. Kemudian dia ada Swiss penghidup. Swiss penghidup dekat sini. Okey, betul juga. Dan pemegang tiup ni ada kat tepi-tepi lah. Okey.
Okay, so nampaknya awak faham. Bagus. Menunjukkan awak bagi perhatian yang penuh lah tadi. Okay, bagus. Alright. Okay, sebelum kita buat amali pendawaian, cikgu nak bagi tahu balik lah. Cikgu nak revise balik apa yang cikgu ajar tadi. Yang pertama sekali ialah kita belajar berkaitan dengan alatan tangan yang kita gunakan di dalam alatan tangan yang kita gunakan untuk kita buat pendawaian Penaflow. Kemudian apa yang kita buat ialah kita belajar berkaitan dengan fungsi ataupun aksesori dan juga komponen tu. Aksesori dan juga komponen dalam Penaflow tu. Aksesori dan juga komponen. Kemudian kita belajar juga pasal wire. Wire ni adalah sebagai medium. Betul. Jadi tadi macam cikgu cakap, apa yang awak kena ingat untuk wire, live warna apa, lepas tu untuk neutral warna apa, dan juga untuk bumi pun ada warna apa. Awak tak boleh, memang kita guna ni suka-suka, macam contoh wireman dia suka hati dia nak guna warna apa pun. Tapi sebenarnya kalau ikut standard, kita memang perlu gunakan mengikut warna tu sendiri. Barulah nanti kalau contohlah tiba-tiba rumah tu rosak, lepas tu kita punya wireman tu, yang wireman lama yang buat wiring rumah kita tu, rumah dia jauh, jadi wireman baru datang, lepas tu dia tengok wire yang dia guna tak sama, jadi susah lah. Dia kena buat balik, dia kena buka balik, tengok sendiri, memang agak buang masa satu, bazir duit lagi. Jadi nak selamat, kita kena ikut dia punya standard ni, ikut colour dia. Okay, jadi sebelum kita buat amali pendawaian, saya bagi awak masa 2 minit lah untuk minum air, untuk pakai baju bengkel. Lepas tu, yang penting sekali, cincin, siapa yang pakai cincin sila buka. Jam pun awak kena buka, sebab kita akan bermain dengan elektrik. Jadi ini adalah safety, kita kena buka. Cikgu sendiri pun buka. Alright. Semua dah bersedia ke? Okay, sebelum tu cikgu nak check semua angkat tangan masing-masing. Cikgu nak tengok ada yang pakai jam lagi ke. Okay, bagus, semua dah buka. Lepas tu saya tengok, okay, semua dah pakai baju bengkel. Memang semua segak-segak, cantik-cantik. Okay, kita akan teruskan dengan kita punya amali pendawaian kita. Yang pertama sekali kita kena tahu adalah rajah pendawaian. Rajah pendawaian untuk lampu Penaflow itu sendiri. Okay, contoh kat sini ada rajah pendawaian lampu Penaflow. Kat sini kita ada lampu Penaflow, lepas tu kita ada balas ataupun cok dekat sini, dan kita ada starter, lepas tu kita ada pemegang tiup kanan, lepas tu kita ada pemegang tiup kiri. Kemudian kalau kita tengok dekat sini ada 3, live, earth and juga neutral. Live ni daripada yang kita sambungkan dengan plug 13 pin 3 plug 3 pin 13 ampere. Yang ni kita akan sambung ke dekat live punya point. Yang ni kita akan sambungkan dekat bumi punya, dan juga yang ini kita akan sambungkan dengan neutral. Okay, so kita tengok dekat sini. Wire live akan masuk dekat balas, dekat cok. Kalau kita tengok dekat sini pun, okay, kalau kita tengok dekat sini ada 2 point, satu untuk live, satu untuk neutral. Live akan masuk ke balas, dan kemudian neutral ni kita akan sambungkan kepada pemegang tiup. Daripada pemegang tiup ni, dia akan keluar wire live. Wire live akan pergi ke starter. Kemudian wire live juga akan pergi ke, daripada starter ni dia keluar pergi masuk kepada pemegang tiup. Okey, kemudian daripada pemegang tiup yang kiri ni, dia akan disambungkan kepada wire plug tu sendiri. Dan daripada pemegang tiup ni, dia akan keluar pergi plug tu. Okay, lepas kita dah tahu dia punya rajah ni, kita ambil kita punya lampu perumah Penaflow ni. Kita ambil Penaflow, kemudian kalau nak senang, kita susun dulu. Kita susun dia punya kedudukan si biji ikut rajah ni. Okey, kita dah ada perumah,
Kemudian kita ambil wire Kita ambil wire. Kita susun wire. Tadi saya cakap apa? Starter ni dia akan bersambung dengan pemegang tiup kiri dan juga pemegang tiup kanan. Okey. Kita tengok kedudukan starter dia ada dekat sini kan. Okey, kemudian starter ni kita letak kat sini. Okey. Kita balik. Kita kena letak dia daripada dalam Kita susun dia dulu. Alright. Cantik. Ini kita akan keluar, masukkan kepada pemegang tiup kiri. Yang ini pula yang panjang ni. Ini yang panjang ni kita akan masukkan kepada pemegang tiup belah kanan. Okey. Kita susun dulu. Kita jangan sambung lagi. Kita susun je dulu Kemudian kita akan ambil apa? Starter ni kita letak tepi dulu. Yang ni last sekali baru kita masukkan. Ni kita letak tepi. Kemudian wire yang bersambung antara pemegang tiup ni dengan yang belah luar punya, dengan plug punya. Okey. Yang tu kita ambil ni. Ni. Yang ni nampak tak konektor ni? Konektor ni yang akan bersambung dengan plug 3 pin tu. Okey. Cakap apa tadi? Yang belah pemegang tiup kiri ni akan bersambung dengan yang luar. Jadi yang ni kita letak belah kanan ke belah kiri? Betul Aiman. Kita letak belah kiri. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian kita tengok pula belah kanan ni ada wire apa? Wire neutral. Betul. Wire neutral ni kita akan sambungkan daripada cok kepada pemegang tiup belah kanan. Okey, kita cari lagi satu wire. Okey, sekejap Okey. Cikgu dah jumpa wire dah. Jauh pula. Okey. Ini wire lagi satu. Wire ni sambung dekat mana? Kita tengok balik rajah ni. Rajah ni kita kena ingat Kita kena tahu, kita kena faham benda ni. Kalau kita salah pasang, kita punya lampu takkan hidup. Tekan lama mana pun, tekanlah berapa banyak kali pun, lampu kita takkan hidup. Okey. Cikgu cakap apa ni? Wire apa ni? Hitam. Wire neutral. Wire neutral akan masuk daripada balas ke pemegang tiup belah kanan. Yang belah kanan mana? Ni ke ni? Sini. Okey. Pemegang ni kita masukkan dekat, kita akan sambungkan dengan pemegang tiup belah. Kau nampak tak? Okey. Ni pemegang tiup belah kanan ni kita akan sambungkan dengan balas. Balas kat sini. Okey. Okey, kemudian kita ambil kita punya, kita guna test pen lah sebab kecil sikit. Macam tadi cikgu cakap apa, test pen kita gunakan selain pada kita uji arus, kita boleh guna juga untuk apa Hali? Betul, kita boleh gunakan untuk mengetatkan ataupun melonggarkan skru kecil. Okey, jadi kita sambungkan dulu yang ni kepada balas neutral. Kita sambungkan kita masukkan, kemudian kita skru. Okey, yang ni kita dah masukkan. Kemudian untuk ni okey. Alright. Jadi kita akan sambungkan wire ni. Yang ni belah kanan ni kita masukkan neutral. Sebab neutral yang berada dekat dengan dia, kita masukkan. Nampak tak lubang bawah tu? Kita masukkan je dalam lubang. Tolak je. Nanti dia akan masuk. Alright. Okey, kita dah masuk Kemudian lagi satu ialah kita tengok balik dalam ni apa dia? Yang belah kanan ni dia akan bersambung dengan wire live.
So wire live pun kita cocok masuk dalam ni juga. Okay. Alright, cantik, dah masuk. Kemudian yang ni, pemegang tiup ni kita keluarkan. Awak nampak tak? Ini kita keluarkan je dia. Kita keluarkan bagi dia bunyi. Alright. Nampak tak? Dia dah masuk. Dia tak gerak dia dah masuk. Alright. Kemudian cikgu cakap apa tadi? Yang belah kanan ni, yang belah kanan dia akan masuk ke starter. Belah kanan punya wire ni, tengok dia bersambung dengan starter. Nampak? Tempat starter dia dah bersambung kat situ. Kemudian yang belah yang keluaran dia pula, tengok dekat sini. Ni dah masuk. Kemudian yang keluar ni akan masuk ke pemegang tiup belah kiri. Ya, betul. Yang ni sama juga. Dia ada lubang juga. Kita just cocok masuk je dia. Okay. Alright. Dia dah masuk. Kemudian yang ni kita dah sambungkan wire live daripada starter masuk ke pemegang tiup kiri. Kemudian daripada pemegang tiup kiri ni akan keluarnya wire neutral. Betul. So wire neutral yang kita akan sambungkan kat sebelah dia. Okay. Dan yang ni pun sama kita tolak dia keluar. Okay. Kita tolak dia keluar, nampak? So dia dah ketat dua ni. Nampak dua-dua ni dia tak akan gerak. Yang ni lah yang kita akan lekatkan tiup kita tu. Tiup lampu kita akan lekatkan kat situ. Cuba tak kat sini apa lagi yang belum cukup. Okay. So untuk yang belah dalam ni semua dah siap. Yang kita belum siap adalah yang belah luar yang bersambung dengan ni belah luar ni. Luar ni kita panggil apa? Untuk sambung dengan plug 3 pin. Plug 3 pin kita ialah kita guna yang ni. Nampak tak? Ni plug 3 pin. Dalam ni kalau awak perasan ada 3 warna hijau satu untuk bumi, yang perang ni untuk wire live, perang atau merah wire live. Kemudian biru ni untuk wire neutral, biru ataupun hitam. Kemudian saya akan ajar awak cara nak jalur dia. Dan ni kita panggil apa ni? Fogging cable cutter. Kita akan itu dia. Kita jalur dia. Nampak tak? Dah jalur. Macam tu je. Tak susah pun. Lepas tu kita pintahkan sikit supaya dia tak terbuka. Okay, kita jalur. Make sure kita jalur semua wire Nampak? Kemudian wire neutral pula kita jalur Okay. Okay, kemudian kita boleh sambungkan wire ni. Alright, sini ada 3. Ada berapa wire? Ada 3 wire Ini wire neutral dengan apa Ali? Aisyah tolong jawab Aisyah. Wire neutral untuk wire hitam. Neutral dengan neutral Jadi wire neutral dengan wire hitam. Biru kita sambungkan dengan warna hitam Kemudian kita ketatkan dia dengan guna test pen Okay. Dah masuk. Kemudian kita tengok wire live. Wire live kita akan masuk kepada dekat mana? Dekat live. Dekat balas ni dia ada tulis kat situ wire neutral dengan wire live. Yang perang ni, merah ni kita akan masuk dekat wire live. Kemudian kita ketatkan dia.
Okey. Kemudian kita ada lagi satu wire. Wire apa ni? Wire hijau, wire apa? Wire bumi, betul. Untuk wire bumi ni, sebenarnya apa-apa barang elektrik ataupun elektronik yang menggunakan besi, kita kena gunakan wire bumi. Nak tahu sebab apa? Sebab kalau nanti ada contoh hujan dan tiba-tiba ada kilat, jadi bila kilat sambar tu, bila kita buat pemumian dengan betul, maknanya kita punya rumah akan selamat. Kita punya barang-barang elektronik kita, elektrik kita akan selamat daripada rosak ataupun terbakar. Jadi untuk wire bumi ni kita touchkan dia dekat ni, dekat besi. Okay. Alright. Jadi kita tengok yang ni kita dah pasang semua ni. Tengok dekat sini. Cuba tengok balik awak punya rajah. Live masuk ke chop, kemudian wire neutral akan masuk sambung kepada awak punya pembengan tiup kanan. Kemudian daripada pembengan tiup kanan ni dia akan keluar ke apa ni? Masuk ke starter, kemudian daripada starter masuk ke pemegang tiup kiri, wire live. Kemudian neutral daripada pemegang tiup ni dia akan masuk ke ni, dia akan bersambung dengan. Sebelum kita test buka lampu ni nak tengok dia menyala ataupun tak, kita kena buat beberapa ujian. Yang pertama ialah ujian pemerhatian macam yang cikgu buat tadi. Cikgu suruh awak refer, tengok benda ni. Kemudian awak tengok betul tak sambung dengan awak. Dia dekat live ke neutral ke, make sure benda tu sama. Ikut sebiji macam mana gambar rajah pendawaian pendaflow ni. Kemudian kita akan buat ujian litar mati. Ujian litar mati ni kita akan buat kita ada beberapa ujian. Yang pertama ialah ujian keterusan dan juga ujian penebatan. Kita akan menggunakan multimeter, yang tu cikgu dah ajar. Sekejap lagi cikgu akan pergi meja satu untuk cikgu tengok sama ada buat betul atau tak. Kemudian yang ketiga ialah ujian kekutuban. Okey, kemudian kita akan, so ada 3 lah, ujian keterusan, ujian kekutuban dan juga ujian penebatan. Okey. Kemudian sebelum tu cikgu akan tengok dulu macam mana awak buat Okey, Ali buat macam ni. Okey, Ali betul. So Aiman dah, Aisyah pun okey. Okey. Jadi tadi cikgu dah tengok Aiman buat, Ali buat, Aisyah buat, semua saya tengok awak buat ujian. Jadi semua tak ada masalah. Kemudian kita akan buat ujian. Okey, lepas kita dah buat ujian tu, kita akan buat ujian litar hidup. Kita akan cuba nyalakan lah. Sebelum kita nyalakan, kita kena siapkan dulu benda ni. Pertama sekali kita kena pasang dia punya penutup untuk perumah ni. Okey. Nampak tak? Dia punya bentuk ni adalah untuk skru pilik. Sebab tu tadi alatan cikgu ada sebut pasal berkenaan dengan screwdriver Phillips. Yang ni lah guna dia. Masa ni kita nak guna dia. Tutup je. Sebelah sini pun kita kena pasang juga Okey. Kemudian kita akan ambil tiup lampu ataupun lampu pendaflow. Kita keluarkan dia
Pena floor ada kat sini. Kita masukkan, nampak tak? Ni masuk tegak dekat tiup kiri dengan tiup kanan. Kemudian kita kena pulas. Kalau tak pulas nanti dia akan jatuh. Okey. Jadi kita try tarik sikit. Okey. Dia ketat dan kita akan masukkan dia punya starter Okey. Alright. Jadi semua dah siap. Kita akan sambungkan ni dekat plug. Kita akan cubalah sama ada lampu ni menyala ataupun cikgu akan cuba okey. Lampu menyala menunjukkan kita punya pemasangan semua betul lah, tak ada masalah. Okey, untuk awak punya, awak jangan buka dulu. Saya yang akan bukakan untuk awak. Saya nak kena tengok dulu. Saya pergi meja satu-satu Tunggu kejap. Okey, Ali. Wah, awak punya menyala. Okey, saya akan cuba untuk Aiman pula. Okey, Aiman pun menyala. Aisyah pun menyala juga. Alright, jadi semua menyala. Okey. Kemudian okey. So secara keseluruhannya hari ni cikgu dah tengok semua yang Ali punya menyala, Aisyah punya menyala, Aiman punya pun menyala, menunjukkan apa yang cikgu ajar hari ni, apa yang cikgu cuba sampaikan, awak semua dapat buat dengan baik. Okey, jadi untuk tugasan cikgu nak awak buat laporan ataupun report berkaitan dengan amalan yang kita buat hari ni. Okey. Jadi dalam report tu nak kena ada introduction, nak kena ada table of content, kemudian kena ada macam apa yang cikgu cakap tadi, cikgu ajar ada alatan tangan yang kita guna, lepas tu dia punya fungsi, kemudian fungsi aksesori tu, dan last sekali ialah discussion. Apa yang awak dapat, apa yang awak faham daripada amali yang kita buat hari ni. Kemudian last sekali ialah conclusion. Conclusion tu lebih kepada refleksi awak lah. Apa yang awak faham ataupun tak, semua saya nak awak tulis dalam tu. Okay, so untuk report tu make sure saya bagi awak 2 minggu saja untuk awak siapkan Jadi sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.